الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقوموا لله قانتين لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al Imran ayat 102. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat keberkatan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti insya-Allah. Maka pada hari ini, marilah kita sama-sama mengingati tentang kebangkitan hari kiamat, agar sama-sama kita dapat mengambil pengajaran daripadanya insya-Allah. Kaum muslimin yang saya kasihi sekalian, hari kiamat ialah hari kebangkitan manusia daripada kubur mereka. Dihimpun mereka pada suatu bumi yang putih, bersih, dan di sana akan dihisapkan segala amalan mereka dan akan diberi balasan dengan seadil-adil daripada Allah Azza wa Jal. Sebelum berlakunya hari kiamat adalah didahulukan dengan berbagai-bagai alamat kiamat, seperti banyak berlaku gempa bumi, banyak berlaku kematian berkejut, banyak berlaku amalan maksiat deraka kepada Allah Azza wa Jal, dan seperti banyak berlaku zina, makan riba, derhaka anak kepada ibu bapa, dan berbagai-bagai fitnah dunia sebagaimana kita dapat menyaksi pada hari-hari. Kesemua itu adalah merupakan alamat kiamat dan tanda bahawa hari kiamat dah hampir berlaku, sama ada disedari oleh kita atau tidak. Sidang Jumaat yang saya kasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengingatkan umatnya tentang hampirnya hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantaziru an yu'mar an yanfukha fayanfukh." فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Maksudnya, bagaimanakah saya boleh bernikmat-nikmati dan bersenak-senak dengan berbagai-bagai nikmat yang banyak? Nabi SAW bersabda, macam mana aku nak serenak, macam mana aku nak sedak-sedak dengan nikmat, sedekah tuai yang diserah kepada dia sunah sangkakala ialah malaikat Israfil. Sedekah malaikat Israfil dah dibagi kepadanya akan sunah, dan dia telah tak dah sunah di mulutnya, dan dia telah tak telinga supaya dengar perintah Allah Azza wa Jal. Bila akan disuruh siuk, maka selalu dia akan siuk. Maka saat tu jadi susah atas sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kalau gitu kami nak kata gapo? Kami nak jawab lagu mana?" Maka disitulah
Nabi SAW berkata, kata olehmu, hasbunallah, cukuplah bagi kami akan Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik orang yang kami serah, ala Allahi tawakkalna, kepada Tuhanlah kami serah. Kaum muslimin yang saya kasihi sekalian, hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa hari kiamat sudah dekat, kerana malaikat Israfil yang tugas dia siup sunah telah dibagi kepadanya sunah, dan rupa sunah dia yang diriwayat di dalam satu hadis bahawa lubang mulut sunah perjalanan 4 tahun. Tu ialah rupa sunah dia. Lagu mana tuai yang nak siup sunah tu? Maka siup sunnah akan berlaku 2 kali atas pendapat ulama rahimahumullah. Ada yang kata 3 kali. Tapi kita nak cara yang pendapat kata yang berlaku siup sunnah 2 kali. Kali yang pertama yang mematikan manusia, dan kali yang kedua supaya membangkit mereka daripada kubur. Yang mana firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nufikha fis sur فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Surah Zumar ayat 68. Maksudnya, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah mereka yang ada di langit dan mereka yang ada di bumi, malaikat mereka yang dikehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi sebagai kali yang kedua. Maka tiba-tiba mereka dibangkit, bangun berdiri menuju kepada mahsyar. Sidang jemaat dan saya hormati sekalian, marilah kita membawa zihn, akal, fikiran kita sekarang menuju ke alam akhirat, untuk menggambarkan suasana haru-hara yang berlaku pada hari kiamat. Semoga kita dapat pengajaran sekurang-kurangnya hidup hati kita, dapat kita khabar bahawa sehidup dunia ini ialah hidup sementara yang menunggu supaya menuju kepada alam akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyerukan semua roh dan dimasuk di dalam sunah sangkakala, lalu dia memerintahkan para malaikat Israfil supaya meniupkan sunah kali yang kedua. Maka saat itu keluar roh daripada sunah menuju kubur. Maka pecahlah kubur hari itu. Roh masuk di dalam kubur cari badai tuai masing-masing. Maka akan bangkit daripada kubur. Hakada berdebu muka dia hingga sampai kaki dia. Ada yang bangkit bangun mari berjalan dengan kepala dia, na'udzubillah. Ada yang berjalan macam-macam rupa tak serupa dengan rupa dia berjalan di dunia. Maka di situ sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak jalan dengan kepala dia? Maka Nabi kata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kuasa manusia di dunia jalan dengan kaki, maka Allah tu juga kuasa supaya manusia yang deraka di dunia ini kepadanya berjalan dengan kepala dia, supaya menghinakan dia. Hakada buta mata dia, tuli telinga dia. Maka macam mana orang yang buta pula tuli telinga dan berjalan dengan kepala dia? Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta jauh daripada Allah supaya jangan kita jadi mereka tu. Maka apabila bangun tiap-tiap orang hakada kejut kerana bangkit daripada kubur, kata orang yang deraka kepada Allah di dunia ni dengan perkataan yang sering kita baca seumur di dalam surah Yasin. Ya laitana qalu mimman wa nufikha fis sur. Maka ditiup sunah sangkakala, maka bangkit setengah daripadanya serta kata, ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Celakanya pio gida gerak mau bangun daripada kubur kami.
maka akan jawab orang yang beriman kepada Allah. Wa sadaqal mursalun, telah benar rasul-rasul yang mereka royak di dunia dulu. Sidang jemaat yang saya rahmat sekalian, saya kasihi sekalian, keadaan manusia yang dibawa kepada padang mahsyar itu adalah keadaan kelanye boge. Tak ada pakai selabuk, semua bangun telanye boge, tak ada selipar, dan kemaluan dia di hatta kelik mula mucung yang dia pernah kerak di dunia. Itulah yang dikata, yang disebda oleh Nabi SAW. Yub'atsun nasu yawmal qiyamati hufatan ghurlan qad aljamahumul araqa wa balagha shuhumal adhan fakultu yubsiru ba'duna ba'da faqala shughilan nas likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Rawahu Tabrani. Hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita keadaan bakal manusia hari akhirat esok menuju kepada padang mahsyar. Di bakal manusia hari akhirat esok hufatan, tak ada selipar. Gi kaki haya uratan telanye boge, gurlan di hatta kelik mucung yang dia pernah kerak di dunia dulu. Aljamahumul araq, dan diselai oleh peluh yang keluar daripada tubuh pada manusia. Ada yang sapa kepada cuping telinga dia. Maka di situ Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau gitu setengah tengok kepada setengah kerana kelanye. Maka Nabi kata, syughilan nas, telah sibuk manusia. Sesungguhnya bagi tiap orang ada kerja, ada tanggungnya masing-masing. Yang tak ada dia nak pergi tengok kepada orang tu orang ni. Tiap-tiap orang sibuk dengan diri sendiri. Itu ialah hari yang Tuhan kata, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari yang seorang orang akan lari daripada adik-beradik dia. Wa ummihi wa abihi, dan dia akan lari daripada mopak dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu tiap-tiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Ayah lari kepada anak kerana bimbang takut anak tanya, sebab apa ayah? Kerana tak ajak amak buat baik. Ayah lari kepada anak kerana bimbang. Anak lari kepada ayah takut kerana anak ayah dakwa atas dia. Dan untuk laki lari daripada bini kerana takut bini dakwa kata mung tak hajar aku. Maka semua orang masing-masing bawa masalah, bawa tanggungnya atas diri masing-masing. Itu ialah hara-hara yang berlaku di dalam hari kiamat esok. Apatah lagi pada hari itu, wasyamsu tadnu, Nabi kata matahari didekat qadra milin. Matahari didekat kepada manusia yang orang tua kata sejeka. Tapi di dalam hadis Nabi kata apa? Matahari didekat kepada manusia qadra milin. Setara mana mil? Wa imam ulama kata sama panjang dengan kayu celak mata kita. Kalau pala kita dengan matahari sama jauh, tara mana? Tara kayu celak mata kita. Maka lagu mana kepanasan matahari hari itu? Ada ulama tafsir kata mil ialah perjalanan 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo pun panas matahari. Kerana kita duduk di dunia ni jauh matahari daripada kita. Tapi sangat panasnya kita kalau musim panas. Sehingga orang kaya tak tahan kena pakai aircon kerana panas. Akhirat esok tak ada aircon bagi orang yang kaya dan orang sesak sama telah. Semua dirasalah panas api neraka. Maka ada satu hadis yang Nabi rakyat kepada kita. Ada yang peluh sapa kepada buku lali. Ada yang sapa kepada kepala lutut. Ada orang yang sapa kepada terkutihi. Nabi kata sapa kepada tulet kok. Ada yang aljamahum, yang air selai hidung dia, air peluh. Maka saat tu ulama kata kalau dipelarikan perahu, maka perahu akan berlari dengan sebab banyaknya peluh manusia. Maka manusia saat tu ada setengah akan kata, ya Allah, kalau boh mola neraka tak apa lagi.
Jangan bikin modok di dalam keadaan susah payah. Ai peluh ni mo tak tahan. Sedekah ia tahu bahawa api neraka lebih teruk, lebih dahsyat daripada lemah dia di dalam peluh dia. Tapi kerana suatu ialah kesusahan, kepanasan yang manusia deraka kepada Allah, saat tu dia akan rasa lagu tu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat tu, saat panah tu Allah Subhanahu wa taala bawa datang neraka jahanam. Ya Nabi bersabda pak rupa neraka jahanam hari itu. Ya Nabi kata walaha sab'una alfu zimam. Bagi dia ada berapa? Ada 70,000 tali jerat dok jeng tekak api neraka. Situ kita nampak gambar lagu mana api neraka. Yang bagi tiap-tiap tekak api neraka seolah supaya ada apa tekak yang nak sengah makan orang yang deraka kepada Allah di dunia. Maka tiap-tiap tekak dipegang oleh 70,000 orang malaikat. Subhanallah. Lagu mana api neraka? Buah bunga api neraka Tuhan katakan ka'annaha jimalatun suf. Sama besar dengan unta. Kelecak suti-suti bunga api sama besar dengan unta. Lepas tu lagu mana tekak 70,000. Yang tiap-tiap tali jerat 70,000 orang malaikat duk jam. Goyak kepada neraka. Bukan periya lagi. Nanti dulu. Tak sampai periya dulu. Kena hisap dulu. Tu ialah gerainya api neraka kepada hamba yang deraka kepada Allah. Makan rezeki Allah. Menyawa dengan udara Allah. Deraka kepada Allah. Tak semua Tuhan. Subhanallah. Alangkah tak baiknya orang ni. Dia balas gapo dengan Tuhan boleh tak semaya. Dia balas gapo dengan Tuhan boleh tak syukur atas nikmat Tuhan. Yang Tuhan beri bukan sikit. Segala hak kita dak kecak. Hanya kita hak Tuhan. Pada balas gapo dengan Tuhan boleh tak semaya. Boleh tak sewa baik. Boleh dak degil dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai sidang jemaat yang saya kasihi sekalian. Maka saat yang berpeluh manusia lagu tu, pakat mikir semua manusia mijak daripada ada sampai kemak cari Nabi Nuh alaihi salam. Supaya apa? Supaya Tuhan kira banyak-banyak. Wicerak lalu neraka ke neraka, syurga ke syurga. Alhamdulillah. Na'udzubillahi minan nar. Karena tak tahan pada masa. Panah pun panah, haru-haru lagi. Kiralah Tuhan ke mana-mana wisudah. Maka kita cari Nabi Nuh tu bukan kerjaku. Aku tak gamuk nak minta Tuhan wikira derah-derah. Aku tak jengak, tak gamuk nak jengak Tuhan kerana aku biasa doa minta Tuhan tergelar umatku. Dan semua pakat pindah pergi kepada Nabi Ibrahim. Perjalanan sore-sore Nabi beribu tahun. Sehari di akhirat 50,000 sanah, 50,000 tahun di akhirat. Maka berjalan daripada Nabi Nuh pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kata bukan kerjaku, pergi carilah Nabi Musa. Maka berjalan pula kita beribu-ribu tahun pergi cari Nabi Musa. Nabi Musa juga kata bukan aku, pergi carilah Nabi Isa. Maka semua manusia menuju kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa kata pergi carilah Muhammad, Nabi akhir zaman. Maka di situlah pakat pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Nabi kata analaha, ialah hatu hakku dah. Maka fayati fayasjudu li rabbih. Maka Nabi kita gigi sujud bagi Tuhan dia. Wa yusni alaihi, dan Nabi puji di dalam sujud yang tak pernah Nabi puji Allah Subhanahu wa taala. Allah ilhamkan puji yang Nabi kita. Tak biasa pernah puji Allah di dunia. Itulah yang dikenal kata Muhammadun. Orang yang Ahmadu fis sama, Muhammadun fil ard. Yang banyak puji Allah di langit dikenal kata Ahmad. Muhammadun, yang banyak manusia selawat kepadanya khususnya hari apa ialah hari Jumaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka Nabi sujud, Nabi tak mula dengan minta selalu. Maka di situlah dikata kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, akak kepalamu hai Muhammad. Wa kul yusma', katalah perkataanmu didengar. Wasal tu'tah, mintalah permintaanmu dibagi. Wasfa' tu syafa', dan mintalah syafa'atmu diterima. Maka di situlah Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kira dengan hamba Allah, kerana mereka duduk di dalam kesusahan di pada mahsyar.
maka di situlah diletakkan mahkamah Allah Subhanahu wa taala selaku mahkamah yang paling adil, tak ada adil lepas pada tu. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama-sama sekali zalim hamba-Nya. Di situlah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pia mana buat sama besar biji sawi daripada kebaikan, ia akan boleh tengok dengan mata kepala dia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apatah lagi pia yang deraka kepada Allah, buat sama besar biji sawi daripada kejahatan, ia akan boleh tengok hari akhirat esok. Maka di situ dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dah mula buka mahkamah Allah Subhanahu wa taala, lepas zuhur tak ada asar, sudah lepas asar tak ada sampai maghrib, sudah kira Allah Subhanahu wa taala menuju ke syurga ialah ahli syurga, dan menuju neraka ialah orang yang deraka kepada Allah. Na'udzubillah, minta Tuhan jauh kita daripada mereka. Maka apabila sudah gitu, semua manusia yang dia terkena lakah titi sirat, yang kita kenal kata getak, di antara tempat duduk dia lepas pada hukum Tuhan di kepada syurga, ada situ getak yang tak ada orang seorang malaikat kena lakah. Wa in minkum illa wariduha. Tak ada seorang Tuhan kata malaikat kena lalu kepada getak ni belaka. Maka di situlah Nabi SAW mari duduk belah lik kanan getak. Dan silaturrahim, hubungnya silaturrahim akan jadi rupa dan akan duduk di sebelah kiri. Maka di situ Nabi kata, ummati ummati, umatku. Saat tu Nabi Isa yang paling ingat budi kepada mak dia. Dia kata, nafsi, diri masing-masing. Kalau Nabi Isa yang tak biasa deraka kepada mak dia, tapi hari itu saat tu dia katakan kepada mak dia, nafsi, mak masing-masing wak dirilah hari ni. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia katakan ummati salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Tu ialah seorang Nabi yang dia tak pernah mijak daripada dilatihkan seorang rasul. Apabila umur dia 40 tahun, dia tak biasa senang untuk diri dia. Dia tak biasa tidur lelak untuk diri dia. Dia susah payah untuk umat dia. Dan saat dia nak mati, dia katakan, ummati, umatku Tuhan. As-salah, semaya, wa ma malakat aimanukum. Patulah Nabi kata, la ilaha illallah. Patulah Nabi tinggal dia. Itu ialah perkataan Nabi kita. Dan saat nak lakah jabatan getak tu Nabi katakan, ummati, Allah, umatku. Maka di situlah silaturrahim, hubung waris-waris di dunia yang kita biasa dah hubung, dan kadang-kadang kita biasa dah balah dengan waris-waris, biasa balah dengan mak kita sendiri, dengan ayah kita sendiri. Maka saat tu ia jadi rupa yang dia kata kepada Tuhan, ya Rabbi silman wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, menghubunglah rahmatmu kepada siapa yang hubungku di dunia, dan memputuhlah rahmatmu kepada siapa yang putuhku di dunia. Maka saat itulah Nabi katakan, Nabi gambarkan kepada kita getak dahdun mazallatun, getak yang licin dan tajam, hadum misaif, lebih tajam daripada pedang, araku minasya'ri, dan lebih halus daripada rambut, laha kalalib, di bawah dia ada mata kail yang nanti sakut orang deraka kepada Allah. Maka ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang lakah dengan seperti kilat, ada yang lakah seperti kuda yang jalan derah, ada yang lakah macam-macam, ada yang ngakak ubah, ada yang dikara oleh mata kail jatuh di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka menuju ke syurga orang yang ahli syurga, semoga Allah Subhanahu taala jadi kita dan ahli keluarga kita semua daripada ahli syurga, dan umat Islam seluruhnya daripada ahli syurga. Maka saat itu ingatlah bahawa tak menuju kepada syurga malaikat orang yang dia kenal Allah Subhanahu wa taala, ingat budi Tuhan di dunia.
dan tak menuju kepada neraka melainkan orang yang degil dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka kembalilah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ila Allah. Lari masuk Tuhan lah. Lari cari masuk Tuhan. Tak ada benda yang kita lari masuk cari dia malaikat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa waktu asar, sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal amalan saleh dan sentiasa mengingat tentang sabar atas menyampaikan kebenaran dan sabar atas watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan pakak beringat atas kebaikan dan peringat atas kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah mu akan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah, buatlah cadangan untuk harimu nak kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau pada saat yang mulia ini supaya Engkau ampunkan dosa kami dan dosa sekalian orang Islam dan orang beriman, sama ada lelaki dan perempuan, sama ada hidup dan telah meninggal dunia, supaya Engkau ampunkan dosa kami dan cucur rahmat kepada kami. Ya Allah, muliakanlah kami dengan agama Islam. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan sebab kami. Ya Allah, gunakanlah kami ahli kampung Ketung supaya khidmat, supaya menggunakanlah kami supaya menegakkan agama Engkau. Ya Allah, peganglah baubung kami menuju kepada jalan yang betul yang dibawa datang oleh Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, capak di dalam hati kami sifat ghirah, sifat cemburu atas deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan haram kami daripada Engkau, nak guna kami supaya khidmat pada Engkau sehingga kami berjumpa dengan Engkau. Ya Allah, hinakanlah orang yang syirik kepada Engkau dan orang menghinakan agama Engkau dan hinakan orang Islam. Ya Allah, kemahkanlah, tetapkanlah kaki orang yang bertauhid kepada Engkau supaya menegakkan kalimah tauhid di muka bumi Engkau. Ya Allah, masukkanlah kami daripada golongan orang yang ikhlas dan yang bertauhid kepada Engkau, yang selamat daripada hara-hara pada mahsyar, yang tidak ada hara-hara yang lebih daripadanya. Engkau lah yang maha mengetahui. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang kena zalim di negeri Palestin khususnya dan di mana-mana ada mereka di muka bumi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah pada hidup dunia kami perkara yang baik, khususnya ilmu yang manfaat. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat syurga Engkau. Wa qina adzabannar, dan jauhlah kami daripada neraka Engkau. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله